Sebelum kiamat ni turun bala sikit-sikit saja untuk menjadi pengajaran. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Kemudian kalau mereka berpaling enggan menurut, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang berbuat kerosakan. Bersabarlah wahai umat Islam. Tak boleh paksa mereka masuk Islam. Kalau mereka tak mau masuk Islam, jangan paksa. Walaupun mereka kata mereka lah betul, duduk kata mereka betul semacam. Kita orang Islam pula dia kata salah. Allah Ta'ala tahu siapa yang buat jahat. Bersabarlah, akan tiba hari kiamat. Allah Ta'ala akan menentukan. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu, yaitu kita tidak menyembah malaikat Allah dan kita tidak sekutukan dengannya sesuatu jua pun, dan jangan pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain dari Allah. Kemudian jika mereka berpaling enggan menerimanya, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah kamu bahawa sesungguhnya kami ialah orang-orang Islam. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh Nabi kita Muhammad SAW memujuk orang-orang Kristian ini, kerana mereka adalah pengikut Rasul, pengikut Nabi Isa AS. Dan mereka pula lembut, tak macam kerah macam orang Yahudi. Orang Yahudi pun disuruh pujuk juga, kerana mereka adalah ahli kitab. Ayat ini menyuruh supaya kita mengajak mereka kepada kalimah yang sama, iaitulah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah. Ini ialah kalimah yang diucapkan oleh Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, seluruh nabi-nabi termasuk Nabi Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami bangkitkan bagi tiap-tiap umat itu akan rasul. Semua rasul-rasul itu menyeru kaum dia kepada ubudullah, abdikan diri kepada Allah dengan melakukan ibadat, kepatuh pada hukum hakam. Wajtanibut taghut, dan jauhkan diri bertaghut. Taghut ialah berhala, tokong, hatu syaitan yang dipuja, kerajaan-kerajaan yang tidak melaksanakan syariat Allah Ta'ala, pemimpin-pemimpin yang tidak melaksanakan syariat Allah. Ini ialah taghut. Inilah ajaran yang dibawa oleh semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Ajak mereka kepada kalimah yang sama. Kita tidak dibenarkan melantik Tuhan-Tuhan sesama kita. Tuhan-Tuhan sesama kita ni sama ada dia sembah, dia rokok, dia sujud macam Tuhan kepada berhala, kepada manusia, ataupun memakai hukum-hukum yang direka oleh manusia itu, yang menolak hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh ulama-ulama tafsir dan ulama-ulama hadis, ayat ini disuruh oleh Nabi SAW supaya ditulis dalam surat yang dihantar kepada Raja Rom. Raja Rom, Raja Byzantin yang menganut agama Kristian, Raja Habasyah, Najashi al-Asghar yang menganut agama Kristian, Al-Muqawqis, Raja Mesir yang menganut agama Kristian. Diminta supaya ditulis ayat ini. Min Muhammad Rasulullah ila Hiraq azimir Rum, assalamu ala man ittaqa'al huda, aslim taslam, masuk Islam kamu selamat. Qul ya ahlal kitab,
katakanlah wahai ahli kitab, hingga akhir ayat. Perkara ini disebut oleh Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan ialah pemimpin Mekah selepas Abu Jahal. Selepas Abu Jahal dibunuh di dalam peperangan Badar, maka Abu Sufyan dipilih menjadi ketua nombor 1 di Mekah. Para ulama meriwayatkan, setelah berlakunya perjanjian Hudaibiyah, perjanjian perdamaian yang tidak membenarkan musyrikin Mekah menyerang orang Islam dan menyerang kabilah-kabilah Arab yang bergabung dengan kerajaan Islam. Dan orang Islam tak dibenarkan menyerang Mekah dan menyerang kabilah-kabilah yang bergabung dengan mereka. Masa itu Abu Sufyan pergi berniaga di Syam. Masa itulah juga surat Nabi sampai kepada Raja Rom yang memerintah negeri Syam. Surat ini daripada Muhammad Rasulullah. Setelah surat ditulis, sahabat kata, ya Rasulullah, raja-raja ni dia tak terima surat kalau tak ada tanda. Tandanya kena ada khatam, rubber stamp, kena ada cop. Kalau atas surat bodoh begitu dia tak terima. Sekarang ni letterhead, kena ada lambang, kena ada tanda, surat rasmi. Ini peraturan raja-raja. Nabi kata buat khatam. Lalu dibuat khatam yang ditulis Muhammad Rasulullah. Muhammad di bawah, patut Rasul, patut Allah di atas. Cara tulisannya dicop pada surat itu. Dan surat itu disimpan di muzium Turki ada hingga sekarang. Ditulis pada belulang, dipelihara dengan baik. Bila surat ini sampai, dibaca surat ini. Lalu Raja Rom panggil, suruh pembesar-pembesar dia cari orang Mekah yang datang berniaga di Syam. Kerana Syam ialah pusat kerajaan Byzantine, kerajaan Rom Byzantine masa itu. Sebelum dikalahkan di zaman Sayyidina Umar, mereka berpindah ke Konstantinopel yang bertukar jadi Istanbul. Di situlah pusat kerajaan Rom Byzantine, Rom Timur. Rom ada dua, Rom Timur dan Rom Barat. Rom Timur pusatnya di Syam, Syria. Rom Barat pusatnya di Rom, Itali. Orang yang juga akan mencari, tiba-tiba mereka berjumpa dengan Abu Sufyan, orang nombor 1, pemimpin Mekah, datang menghadap Raja Rom. Ibn Abbas menceritakan, Abu Sufyan sendiri menceritakan kisah ini setelah Abu Sufyan masuk Islam. Kerana Abu Sufyan ni akhirnya masuk Islam. Abu Sufyan ni adalah mertua Nabi SAW, ayah pada Ummu Habibah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Anak dia jadi isteri Nabi. Tok tuanya bapa kafir, Abu Sufyan. Masa itulah dipanggil Abu Sufyan. Raja Rom kata, kami ada terima surat daripada seorang yang mengaku dia jadi Rasul, nama dia Muhammad. Kamu tahu ke? Abu Sufyan kata tahu. Tahu? Abu Sufyan kata dia tak boleh nak bohong dalam perkara ini. Tak boleh nak bohong. Bagaimana keadaan dia? Keadaannya dia ajak kami menyembah Tuhan yang satu, tak boleh sembah berhala. Kami menyembah berhala, itu agama nenek moyang kami. Yang kami sayang nak tinggal. Dia suruh kami tinggal sembah berhala. Ini sama dengan Kristian lah. Asal agama Kristian itu dia. Abu Sufyan cerita betul. Dan bagaimana sikap kamu dengan mereka? Kami berperang dengan mereka. Dan kami nak mempertahankan ajaran datuk nenek moyang kami. Berperang. Cuma sekarang ni berdamai. Dan bagaimana mereka dengan perdamaian ini? Raja Rom tanya. Mereka patuh kepada perjanjian. Dan sehingga hari ini mereka tak menyerang kami. Tak menyerang. Mereka patuh. Betul mereka patuh dengan perjanjian ini. Abu Sufyan mengaku. Akan datang tak tahulah. Kata Abu Sufyan,
Siapa pengikut mereka? Kata pengikut mereka ialah fuqara, masakin, du'afa, orang muda-muda, orang fakir, orang miskin, orang susah, orang dhaif, orang muda-muda yang tak tahu kahla. Tak tahu kahla lah. Sedikit je orang tua-tua. Orang bangsawan tak ramai ikut dia. Orang yang tak bangsawan ramai ikut dia. Macam perjuangan Islam hari ni lah. Begitulah keadaannya orang bangsawan ni takut. Sedikit je orang bangsawan, orang kaya bersama dengan perjuangan Islam. Golongan lemah, golongan mustad'afin. Kata Raja Rum, haulai atba'ur rusul. Mereka itulah pengikut Rasul-Rasul. Raja Rum kata, pengikut Rasul-Rasul macam itulah. Lalu padri-padri menjadi bising. Sudah dah raja kita nak ikut dah. Raja kita nak ikut dah agama baru ni. Abilah kita sekali ni. Timbul suara-suara kebimbangan. Takut Raja Rom ni suka agama. Lalu Raja Rom kata, aku dah ikut agama ni. Aku tetap dengan agama Kristian juga. Dia menegaskan. Walaupun Raja Rom melayan utusan Nabi dengan layanan yang baik. Dia layan dengan baik, tak dihina. Raja Mesir bila terima surat ini, mendengar seruan ayat yang dibaca, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa, kalimah yang sama. Raja Mesir tak masuk Islam, tapi menghantar hadiah yang banyak kepada Nabi SAW. Di antaranya ialah seorang hamba Mariatul Qibtiyah. Dihadiah kepada Nabi SAW. Daripada Maria ini dapat anak Ibrahim, putera Nabi SAW. Adapun Raja Habasyah, bila terima surat ini dan dibaca, kebetulan di masa itu orang Islam berhijrah ke Habasyah, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi SAW. Dalam masa yang sama, Ammar bin Auf dan Suhail bin Ammar, dua orang duta, tarah duta lah zaman sekarang, dihantar oleh pemimpin Mekah menemui Najashil Askham supaya dihalau orang-orang Islam yang datang ke Habasyah. Raja Habasyah kata tak boleh, kena siasat dulu. Mengikut satu riwayat, tak silapnya riwayat As-Suyuti, dalam masa yang sama surat Nabi sapa. Satu riwayat kata masa yang lain. Bila sapa surat ini, dalam masa yang sama Raja Najasyi menyiasat dan memanggil orang Islam yang duduk di Habasyah, lalu mendengar keterangan mereka. Lalu Ja'far bin Abi Talib menerangkan berkenaan dengan agama Islam, agama Tauhid, yang menolak syirik, yang mengharamkan zina, mengharamkan bangkai, mengharamkan pembunuhan di antara satu sama lain, yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami dulunya karu orang jahiliah, lalu kami ikut Rasul ni, kami masuk Islam, meninggalkan ajaran dulu. Raja Habasyah kata, kamu baca. Kata Ammar bin Auf dan Suhail bin Ammar, dia kata ke Nabi Isa teruk. Dia kata Nabi Isa ni hamba Tuhan, bukan anak Tuhan. Ini lain dengan ajaran ni. Lalu Raja Habasyah suruh baca ayat Quran. Kerana Nabi ni ada wahyi daripada Allah Ta'ala. Sila baca ayat. Dibaca ayat Quran. Ada ulama mengatakan dia ayat surah Imran yang kita baca ni. Diriwayatkan bila Najasyi mendengar, dia menangis. Padri-padri di klinik dia menangis dan mengatakan benar-benar betul, terang dan jelas
macam kayu yang ada di tangan aku ni, kata dia. Lalu dia hambanya Ammar bin As dan Suhail bin Amr. Dihalau duta daripada Mekah, dia hambat. Pergi kamu. Dihalau, beri hadiah. Hadiah dipulang balik. Segala hadiah-hadiahnya. Mengikut satu riwayat, Najasyi menulis surat kepada Nabi SAW dan menyatakan kesediaannya untuk menghadap Rasulullah SAW. Bukan Islam, masuk Islam saja. Seorang raja mengaku sanggup untuk menghadap Nabi SAW. Dalam masa yang sama berlaku pemberontakan. Padri-padri yang berpegang dengan agama yang sesat, yang menyeleweng, memberontak, mengangkat senjata. Lalu Najasyi memerintah supaya orang-orang Islam berundur, naik kapal, duduk di laut. Tunggu kami nak berperang. Kalau kamu dengar kami kalah, jangan naik. Kalau kamu dengar kami menang, naik balik, tak apa. Dia nak selamatkan orang Islam. Dan Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada Najasyi. Dia beri pertolongan oleh Allah Ta'ala. Dan dia menang. Dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi Najasyi telah meninggal dunia, wafat. Dan jenazahnya disembahyang gaib oleh Nabi SAW. Jadi syariat sembahyang gaib ialah bersempena dengan Raja Najasyi. Disembahyang jenazahnya oleh Nabi SAW. Bila mendapat berita kematian Najasyi, Nabi kata, bangun, kita sembahyang jenazah kepada saudara kita Najasyi al-Asham yang telah meninggal dunia. Dan diriwayatkan kumpulan yang masuk Islam inilah yang menyampaikan Islam di sebelah negeri-negeri jiran Afrika yang dekat. Di antaranya ialah Senegal dan kawasan-kawasan yang berhampiran dengannya. Yang masuk Islam seawal kedatangan Islam itu di Habasyah. Kemudian banyak lagi kisah-kisah yang menunjukkan bahawa semua Rasul membawa agama Tauhid. Di antaranya kedatangan Adi bin Hatim At-Tai yang kita baca kisahnya dulu, yang datang menghadap Nabi SAW apabila kabilah At-Tai yang juga menganut agama Kristian. Kabilah At-Tai menganut agama Kristian, iaitulah kabilah Hatim At-Tai, seorang pemimpin Arab yang terkenal dengan pemurah, yang menjamu tetamunya dengan menyembelih kuda kesayangannya yang kita berkisahnya dulu. Dia juga Kristian, menyembelih kuda yang dia sayang kerana tabiat dia menjamukan tetamu. Marilah tetamu rumah dia, tak ada lauk, sembelih kuda dia. Sudah makan, tanya apa hajat. Kata, kamu tu nak beli kuda? Kata, ada kuda molek. Kata Hatim, sembelih dah. Kata, makan tadi. Dalam kisahnya yang terkenal, Hatim At-Tai. Hatim ini mati sebelum berjumpa dengan Nabi SAW. Ketika kabilah-kabilah Arab menyerang Islam, mereka ikut sama. Lalu kabilah Hatim juga diserang oleh bala tentera Islam, oleh pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ditawan kabilah-kabilah mereka. Di antaranya ialah anak perempuan kepada Hatim At-Tai. Dibawa ke Madinah. Adapun abangnya Adi bin Hatim dapat melarikan diri ke Rom. Bila dibawa tawanan itu, dia bawa ke Madinah, Nabi memeriksa tawanan-tawanan itu. Bila sampai giliran anak perempuan Hatim At-Tai, tiba-tiba menunjukkan dia seorang perempuan yang bijak, yang mengatakan zahabal walid ma'atal walid wadhafal wafid. Ayah sudah meninggal dunia,
Orang yang menjaga sudah melarikan diri. Dia berucap dengan sajak. Ma'atal walid wa dhahabal wafid. Dalam bahasa Arabnya. Dengan bersajak. Ini menunjukkan seorang yang pintar. Nabi tanya, siapa bapakmu? Dia kata, bapak saya Hatim At-Tai. Bapak saya menjamu tetamu, menolong orang yang dhaif, membantu orang yang dizalimi. Nabi kata, ayahmu membawa akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia dibawa oleh ayahmu. Lalu Nabi membebaskan dia. Dia telah dibebaskan. Lalu dia menulis surat kepada abangnya yang melahirkan dia, Hatim, Adi bin Hatim. Adi pun datang. Surat tu mengatakan, surat tu kata banyaklah, tak ada guna mu ni, membawa dirimu, tinggal adikmu sendiri, patutmu yang tukar jaga anak beranakmu, mulai. Akhirnya berjumpa, lalu menceritakan bahawa Muhammad mengaku jadi Rasul ni seorang yang baik. Seorang yang baik. Akhlaknya mulia. Dia puji ayah kita. Datang jumpa dengan dia. Lalu Adi pun datang menghadap Nabi SAW dalam keadaan memakai salib. Setengah ulama mengatakan salib itu buat daripada emas, digantung pada lehernya. Bila Nabi tengok salib, Nabi baca ayat, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang Kristian telah melantik padri-padri mereka dan pendeta-pendeta mereka Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Macam ayat yang dibaca ni, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan sesama kita melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Kata Adi, kami orang Kristian, kami kata Allah juga Tuhan. Kami tak sembah padri, kami tak semayang padri duduk cokoh depan, kami menghadap padri. Tidak, kami tak sembah mereka. Macam mana kamu tuduh kami melantik padri-padri jadi Tuhan? Jawab Nabi SAW, kamu memakai hukum yang dibuat oleh padri. Padri kata halal, Allah Ta'ala kata haram. Mempakai hak halal, padri kata. Padri kata haram, Allah Ta'ala kata halal. Mungkin pakai hukum hak padri kata haram. Ada hukum Allah Ta'ala, pergi pakai hukum yang manusia padri buat. Bila pakai hukum manusia buat, bermakna kamu lantik manusia itu menjadi Tuhan yang lain daripada Allah. Ini bercanggah dengan ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa tidak ajar begitu. Nabi Isa sama saja dengan Nabi Ibrahim, sama saja dengan Nabi Adam, sama saja dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Akhirnya Adi bin Hatim dipujuk oleh Nabi. Nabi ajak pergi ke rumah. Dalam perjalanan di rumah, berjumpa dengan orang tua. Sekak Nabi tengah jalan, minta hajat dia. Ada hajat. Nabi layan orang perempuan tua ni. Layan. Dan menunaikan hajatnya. Kata, Adi ni bukan raja ni. Orang macam ni bukan raja. Ini bukan raja. Raja tak begini. Raja orang takut nak main sekat-sekat tengah jalan ni. Ini orang boleh sekat tengah jalan, minta hajat dia. Ni layan ke perempuan tua ni pula. Ini bukan raja. Ini bukan raja. Ini Rasul yang mikir dalam hati dia. Lalu Nabi ajak naik atas rumah. Nabi campur wisadah ni bata. Bata tempat duduk. Orang Melayu tak boleh duduk atas bata, jadi bisu. Itu orang Melayu. Orang Arab dia duduk atas bata. Nabi kata duduk, dia kata duduk. Awak duduk. Nabi kata duduk. Mu duduk atas bata. Nabi duduk atas lantai. Nabi tanya Adi bin Hatim, wahai Adi, tidakkah kamu termasuk di kalangan orang yang menerima habuan-habuan dalam agama Kristian? Pada haram dalam agama kamu.
Wahai Ali, mu takut nak masuk Islam. Aku tahu mu takut nak masuk Islam. Takut tak boleh harta. Akan tiba masanya Islam menang. Bila Islam sudah menang, harta melimpah ruah. Tak cukup orang nak terima harta. Kamu akan lihat zamannya. Kamu takut bila Islam berkata tidak ada keamanan. Wahai Ali, kamu akan lihat bila Islam sudah menang, keamanan terjamin sehingga perempuan musafir dari satu daerah di Iraq datang ke Mekah dalam keadaan aman, tidak ada siapa yang ganggu dia. Wahai Adi, mu takut ke kuasa-kuasa besar Parsi dan Rom akan tiba masanya singgah sana dan mahligai Parsi akan dikuasai oleh Islam. Akan tiba masanya wahai Adi. Akhirnya Adi mengucap 2 kalimah syahadah dan masuk Islam, menjadi sahabat yang warak, sahabat yang setia, sahabat yang pemurah, mengikut jejak langkah ayahnya. Bukan saja diriwayatkan oleh ulama pemurah kepada manusia, bahkan pemurah kepada binatang. Ke binatang pun dia pemurah juga. Kadang-kadang dia beri makan ke semut. Sebab begitu sekali perangai Adi bin Hatim. Kata Adi, aku melihat apa yang dijanji oleh Nabi SAW. Aku melihat suasana keamanan. Aku melihat kerajaan Parsi jatuh zaman Sayyidina Umar. Aku melihat perempuan yang musafir, tak ada orang ganggu. Cuma aku tak tengok lagi harta melimpah ruah. Tak ada. Sehingga tak cukup tangan nak ambil harta tu bila Islam sudah menang. Diriwayatkan Adi datang melawat Madinah ketika zaman Sayyidina Umar memerintah. Sayyidina Umar tengok dia. Diriwayatkan, tanya Sayyidina Umar, kenal tak? Kenal tak? Sayyidina Umar kata, kenal. Mu'adi bin Hatim. Kenal dia. Dan Adi ni meriwayatkan beberapa hadis. Beberapa hadis, di antaranya hadis yang berkait dengan pemburuan. Saya ni orang suka buru ya Rasulullah. Kadang-kadang saya buru binatang. Bagaimana binatang yang saya buru tu, saya lontar dengan tongkat yang ada ujung dia besi. Kata Rasulullah, kalau sekiranya kena melentang binatang tu mampu, tak boleh makan. Kalau kena di tempat besi ujungnya, dia mati, boleh makan, kata Nabi. Itu hadis-hadis yang berkait dengan pemburuan. Banyak diriwayatkan oleh Adi bin Hatim At-Ta'i. Jadi ringkas ceritanya, orang Kristian juga adalah menganut agama Tauhid. Dan banyak padri-padri Kristian, termasuklah pengkaji-pengkaji agama, bila dia kaji semua agama kaji belaka, akhirnya sampai ke Quran, akan masuk Islam. Akan jadi begitu. Kerana mereka tidak bertemu dengan kebenaran yang dibawa oleh semua Nabi-Nabi, malaikat dalam Quran. Kalau tengok kitab lain bercelaru, jadi tak faham, bolok arut. Tuhan tu ada, Tuhan tu tapi 3. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Sekali kata Yesus anak Tuhan, sekali kata macam-macam. Berubah sekali. Di mana orang Kristian juga memakai kitab Al-Ahdul Qadim. Kitab Taurah dia pakai, kitab Injil pakai juga. Tapi dalam bak daging babi ke darah babi. Tak pakai kitab Taurah. Inilah menyebabkan pengkaji-pengkaji agama ni, bila dia kaji sampai ke Quran, masuk Islam. Sampai hari ni pun begitu. Dengan syarat orang tu orang yang kaji lah, bukan bodoh. Orang yang mengkaji betul-betul, yang mengkaji, yang melihat Al-Quran dan melihat semua kitab-kitab agama. Tengok kitab agama lain ada percanggahan, tidak mempunyai dasar yang tetap.
Bila tengok Quran, dia akan bertemu Quran adalah kitab yang benar, yang sungguh dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah bila orang Turki pergi ke Bosnia, pergi ke Balkan. Di Balkan ni ada kabilah Kurd, ada kabilah Serbia dan ada kabilah Bosnia. Kabilah Serbia ni menganut agama Ortodok. Kabilah Kurd pula menganut agama Kristian yang mazhab yang lain. Kabilah Bosnia menganut mazhab Bogomil. Mazhab yang mengatakan bahawa Tuhan itu satu. Isa adalah Rasulullah. Babi adalah haram. Bila orang Turki pergi ke Balkan, kabilah Bosnia tengok askar-askar Turki ni tak makan lagi babi. Tengok pula askar-askar Turki semayang tak sembah salib. Tak macam dia. Tanya apa dia Islam ni. Akhirnya kabilah Bosnia keseluruhannya masuk Islam. Kerana ajaran yang dibawa oleh Islam ni sama dengan ajaran asal Nabi Isa alaihissalam. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala menyeru supaya kita ajak ahli kitab ni supaya berdialog. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Kalimah yang sama di antara kami dengan kamu. Dari segi tidak ada Tuhan sebenar malaikat Allah. Dari segi buat zalim tak boleh. Dia bukan kata tak boleh buat zalim. Dari segi membela orang-orang yang diunyanya, Islam pun begitu juga. Mari kita bincang kalimah yang sama. Inilah yang dikatakan dialog tamadun. Dialog tamadun, bukan pertemuan tamadun. Kita mengajak dunia barat supaya berdialog tamadun. Bincang dari segi tamadun, dialog tamadun. Dan memang dalam tahun 70-an telah diadakan dialog. Dia adakan perdebatan, dia adakan perbahasan. Bila dia buat perbahasan, akhirnya mereka mengaku Islam tak boleh nak lawan Islam. Dengan sebab itulah mereka tambuh dialog. Tambuh dialog, tambuh berbincang. Apa lagi berdebat? Berdebat lagi kau tak. Kerana Islam adalah satu agama yang kuat hujahnya. Kalau orang Kristian berdepan dengan orang Islam yang reti sungguh dan baca dengan ilmu sungguh, insya-Allah mereka akan masuk Islam. Wallahu a'lam.